أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan terlebih dahulu sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin mengambil kesempatan terlebih dahulu merakamkan terima kasih kepada pihak penerbit Radio IKIM, Encik Syafiq Zulkifli, kerana masih diberikan ruang untuk saya menyambungkan lagi perbicaraan saya tentang hadis 40 yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi pada malam pertemuan kita pada malam ini saya akan membicarakan hadis yang ke-21, hadis yang ke-21. Di dalam hadis yang ke-20 yang lalu kita telah membicarakan tentang kepentingan sifat malu yang seharusnya menjadi pakaian hidup kita sebagai seorang Islam. Di dalam hadis yang ke-21 ini saya akan baca terlebih dahulu. Matannya berbunyi, An Abi Amrin Sufyan ibni Abdullah Al-Thiqafi radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala Qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim fi kitabil iman. Daripada Abi Amrin Sufyan bin Abdullah Al-Thiqafi, bahawa beliau berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, katakan kepada aku di dalam Islam ini suatu kata-kata atau suatu nasihat yang apabila saya mendengar nasihat itu, maka saya tidak perlu lagi bertanya kepada sesiapa pun melainkan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, katakanlah aku beriman dengan Allah, kemudian beristiqamahlah. Sekali lagi, katakanlah aku beriman dengan Allah, kemudian beristiqamahlah. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-21 pada malam yang dipetik oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau ini adalah antara hadis-hadis yang amat besar pengertiannya. Adalah antara nasihat-nasihat Nabi SAW yang bersifat, kalau dalam bahasa Arab kita kata bersifat jami'un mani'un, amat komprehensif, yang boleh kita jadikan sebagai panduan hidup kita, pegangan hidup kita di dalam kita mencari keridaan Allah dan kesejahteraan hidup kita di dunia dan di akhirat. Jadi di dalam hadis ini seorang sahabat yang bernama Abu Amrin, dia bertanya kepada Nabi SAW, sebab sahabat Nabi SAW ni memang itu salah satu daripada sifat-sifat mereka. Mereka selalu bertanya kepada Nabi SAW nasihat-nasihat yang berharga yang dapat mereka amalkan di dalam kehidupan mereka sebagai seorang Islam. Jadi di dalam hadis ini beliau bertanya kepada Nabi SAW, minta Nabi bagi kepada beliau satu nasihat yang selepas beliau tanya, maka beliau dapat menjadikan sebagai pegangan hidup dan beliau tidak perlu lagi merujuk kepada orang yang lain untuk mendapatkan nasihat. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW memberi nasihat yang amat komprehensif yang boleh kita hayati sebagai seorang Islam. Nabi memberi jawapan yang simple sangat, iaitu Nabi kata, Kul
amantu billah thumma istaqim. Jadi di dalam nasihat Nabi ini dapat dipecahkan kepada dua bahagian. Yang pertama, Nabi menyebut, katakanlah aku beriman dengan Allah. Jadi nasihat yang pertama yang Nabi sebut dalam hadis ini ialah katakanlah aku beriman dengan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya, kata para ulama, nasihat yang pertama yang penting difahami oleh umat Islam ialah dia mesti memperbaiki i'tikadnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu langkah yang pertama dalam usaha kita untuk mencapai kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi maksud katakanlah aku beriman dengan Allah, artinya kita mestilah memperbetulkan konsep kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti mentashihkan, mesti memperbetulkan kembali konsep keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti menghayati keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti hidupkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti mempelajari, ataupun dengan lebih terperinci lagi, bahagian yang pertama di dalam nasihat ini ialah kita mesti mempelajari bagaimana konsep beriman dengan Allah. Kita perlu beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang termaktub di dalam Al-Quran, yang termaktub di dalam hadis-hadis Nabi, yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Asma Al-Husna. Jadi semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu kita imani dengan seteguhnya di dalam jiwa kita. Itu adalah langkah yang pertama dalam usaha kita untuk mengislahkan hidup kita, untuk membaiki hidup kita, untuk kita mengecapi kesejahteraan hidup kita di dunia dan di akhirat. Kita mesti beriman dengan Allah dengan keimanan yang sahih, yang berpandukan kepada petunjuk ilmu, yang petunjuk. Jadi di sini kita faham makna dalam masalah beriman dengan Allah ni kita kena belajar. Maknanya kita kena belajar, kita kena rujuk kepada para ulama, kita kena buka kitab-kitab untuk kita faham bagaimana konsep kita beriman dengan Allah. Kita kena beriman Allah sebagai pemberi rezeki sebagai contohnya. Jadi dengan sebab itu dalam usaha kita mencari rezeki, kita mesti bergantung sepenuh jiwa kepada Allah. Walaupun kita berusaha dan berikhtiar, tapi kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki kepada kita. Misalnya kita beriman dengan sifat Allah sebagai contohlah, banyak nama-nama Tuhan yang agung, yang indah. Asy-Syafi, Allah sebagai zat yang menyembuhkan sakit. Jadi dalam usaha kita untuk mengubati diri kita sebagai contoh, kita hendaklah banyak berdoa kepada Allah supaya memberikan kesembuhan kepada sakit yang kita hadapi. Jadi di dalam sifat-sifat Allah yang pelbagai ini kita perlu iktikad, kita perlu hayati dengan sesungguhnya di dalam jiwa kita. Itu yang dimaksudkan dengan katakanlah aku beriman dengan Allah. Begitu juga kata para ulama, maksud katakanlah aku beriman dengan Allah yang termaktub di dalam hadis ini juga membawa maksud jadid imanaka billah. Artinya hendaklah kita selalu memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membanyakkan berzikir kepada Allah. Bagaimana cara kita nak memperbaharui keimanan kita kepada Allah? Menurut yang diterangkan dalam sepotong hadis, Nabi SAW mengajar kita, jadid imanakum bila ilaha illallah. Hendaklah kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah dengan kita membanyakkan melafazkan berzikir dengan syahadah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah banyak berzikir dengan la ilaha illallah, mungkin 100 kali, mungkin 300 kali. Ini adalah antara kaedah-kaedah yang dapat menyuburkan kembali keimanan kita kepada Allah. Jadi yang pentingnya bahagian yang pertama di dalam hadis ini, Nabi SAW memberi nasihat kepada kita semua agar kita perbetulkan i'tikad kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah semestinya termasuklah juga rukun-rukun Islam yang lain. Kita mesti perbetulkan i'tikad kita tentang Allah. Kita jangan sekali-kali
adanya termasuknya elemen-elemen syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula misalnya lah sebagai contohnya dalam bab mencari rezeki, jangan pula kita beriktikad ada orang lain yang memberi rezeki kepada kita, adanya makhluk lain yang menyampaikan rezeki kepada kita. Maknanya kita mesti beriktikad yang memberi rezeki itu adalah Allah, yang memberikan kesenangan dan juga kesusahan itu adalah Allah. Jadi bila kita dapat beriktikad terhadap zat Allah dengan cara yang betul, maka ini pastinya akan membawa perubahan yang amat besar dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Allah semakin kuat, hubungan kita dengan Allah semakin indah dan semakin intim. Bila berlaku? Apabila kita dapat memperbetulkan konsep keimanan kita kepada Allah. Jadi itu nasihat pertama yang Nabi memberi panduan kepada sahabatnya, iaitu katakanlah aku beriman dengan Allah. Kemudian dalam bahagian yang kedua, kita tahu bila kita dah beriman dengan Allah, bila kita dah beriman dengan Allah, maka tak cukup setakat keyakinan kita tentang Allah di dalam jiwa saja. Mestilah keimanan kepada Allah itu disusuli dengan amalan-amalan yang soleh, yang bersesuaian dengan keimanan kepada Allah. Itulah yang dapat kita fahami dalam bahagian yang kedua daripada hadis ini, iaitu summastaqim, kemudian hendaklah kita beristiqamah. Hendaklah kita beristiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Di sini kita dapat lihat ada dua perkara yang penting. Kalau dalam bahagian yang pertama tadi, dia lebih bersifat kepada hati, maknanya kita mesti beriktikad. Iktikad kita tentang Allah itu mestilah benar dan sahih berdasarkan pertunjuk ilmu yang sahih. Itu yang perlu, itu yang paling penting supaya kita dapat melepaskan diri kita daripada iktikad yang salah tentang Tuhan. Manakala bahagian yang kedua ni pula menegaskan tentang kepentingan kita beristiqamah. Beristiqamah dia melibatkan amalan-amalan luaran. Maksudnya kita mesti tetap, kita mesti fokus, kita mesti terus melaksanakan perintah-perintah Allah selepas kita beriman dengan Allah. Perlu saya jelaskan dekat sini, kenapa pentingnya kita menjaga amalan-amalan secara istiqamah. Istiqamah ni secara ringkasnya bermaksud kita teguh, kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita berusaha tanpa kita mengabaikan perintah-perintah Allah secara berterusan, sekalipun mungkin amalan itu sedikit. Kerana di dalam Islam, satu perkara yang saya nak sebut untuk para pendengar sidang hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Islam, semua perbuatan yang kita lakukan itu ada kesannya, sama ada yang baik ataupun yang buruk terhadap rohani kita, terhadap hati kita. Sebagai contoh yang mudah lah. Kalau misalnya kita makan, kita minum misalnya, kita makan dan minum menurut adab-adab yang diajar oleh Islam, maka amalan makan dan minum tu akan memberi kesan, akan memberi impact dalam perelokkan lagi rohani kita. Begitulah juga sebaliknya, kalau macam kita makan dan minum tidak menjaga adab-adab syarak, kita menunaikan qada hajat kita tanpa menurut adab-adab syarak, maka perbuatan yang tidak meraihkan adab-adab syarak ini akan memberi kesan yang buruk, akan menggelapkan rohani dan hati kita, yang akan menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah. Sebab tu dalam Islam, istiqamah ini penting. Istiqamah ni maknanya bila kita buat satu perkara itu, kita cuba maintain berkekalan, kita berkekalan supaya daripada sehari demi sehari, maka amalan-amalan itu semakin mantap dan rohani kita semakin cerah dan semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adalah dinyatakan dalam sepotong hadis yang lain, dinyatakan di situlah kita faham, kerana ada satu hadis di mana Nabi mengatakan sebaik-baik amalan itu adalah madama wa in qala, adalah apa yang berterusan kita buat. Walaupun dia sedikit pun tak apa, walaupun dia sedikit, mungkin lepas kita semayang fardu, walaupun sedikit amalan yang kita buat zikir tu, walaupun sedikit, tetapi dia berterusan, maka amalan begini, kata para ulama, akan pastinya memberikan kesan yang amat besar dalam nak mengislahkan, dalam nak mengupgradekan kualiti rohani kita. Jadi sebab itulah konsep al-istiqamah ini amat-amat ditekankan di dalam Islam. Kerana apa? Kerana hanya dengan kita berterusan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berterusan kita meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah, maka dengan cara itulah kita dapat mengutuhkan rohani kita sehingga kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bercakap tentang masalah
Istiqamah di sini, saya mungkin dalam kesempatan yang amat singkat ini, saya nak sebut beberapa perkara lah yang berkaitan dengan istiqamah yang amat penting kita jaga sebagai seorang Islam lah, yang disebut di dalam kitab. Yang pertamanya, kita mestilah sebagai seorang Islam, kita mesti berusaha beristiqamah di dalam melihat matlamat hidup kita. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Kita mesti beristiqamah di dalam melihat matlamat hidup kita. Matlamat hidup kita, apa dia? Tidak boleh tersasar daripada tujuan sebenar hidup kita adalah untuk mencari keredaan Allah, dan kemuncaknya untuk mendapat syurga Allah di akhirat nanti. Sebab itulah para ulama mengatakan dalam kitab-kitab mereka mengatakan antara keistimewaan, antara keistimewaan yang ada pada diri para sahabat Nabi, apa dia? Mereka mengungkapkan kamalu ghayatis sahabah al-jannah. Antara kesempurnaan yang ada di dalam diri para sahabat ialah di mana matlamat hidup mereka adalah untuk mencapai syurga Allah di akhirat. Sebab itulah kalau kita refer kepada banyak hadis-hadis yang lain, para sahabat ni dia selalu tanya Nabi, ya Rasulullah, sebagai contohlah, boleh tak engkau terangkan kepada aku amalan yang boleh masukkan aku ke dalam syurga? Banyak hadis-hadis yang menceritakan bagaimana para sahabat ni bila dia tanya Nabi, dia tak tanya, ya Rasulullah, boleh tak terangkan kepada aku amalan-amalan yang boleh menyebabkan aku semakin popular dekat dunia ni? Boleh, ada tak amalan yang boleh menyebabkan harta aku semakin banyak di dunia ni? Ada tak amalan yang boleh menyebabkan pangkat aku semakin besar di dunia? Tak. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi yang lain yang tak dapat saya sebut di sini, para sahabat ni dia tidak ada benda lain. Yang dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ada tak apakah amalan yang boleh menyebabkan aku mendapat syurga Allah? Jadi di situ kita nampak para sahabat ni mempunyai satu sifat yang besar. Matlamat, the ultimate goal dalam hidup mereka adalah untuk mendapat syurga Allah. Jadi begitulah juga sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita semua hidup di hari ini, kita mesti beristiqamah dalam meletakkan hala tuju hidup kita. Kita mesti sentiasa istiqamah. Matlamat terakhir yang ingin aku cari dalam hidup aku bukannya duit, bukannya isteri, bukannya benda-benda yang lain, tetapi cahaya tiasa terpimpin ke jalan yang diredai oleh Allah. Dengan sebab cahaya itu, hidup kita akan sentiasa terarah ke jalan yang benar. InsyaAllah kita tidak akan melakukan kesilapan-kesilapan yang besar dengan berkat cahaya yang kita dapat daripada sembahyang yang kita jaga. Jadi sebab itu saya ingin menyebut di sini bahawa antara perkara yang penting kita istiqamah dalam hidup kita adalah antara yang besar yang dapat saya sebut sini adalah kita menjaga sembahyang, kerana sembahyang akan memberikan cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup kita. Di waktu senang, di waktu susah, kita ada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kita membincangkan bab istiqamah ni kita committed berterusan dalam melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya nak sebut juga di sini, sudah semestinya kita ni sebagai manusia, saya tak boleh nafikan kita tidak sempurna. Kita banyak buat kesilapan, ada banyak kelemahan dalam diri kita. Walaupun benda tu mungkin berlaku, tetapi kita jangan lupa bila kita membicarakan tentang istiqamah ni juga, kita kena banyak beristighfar kepada Allah. Sebagai contohlah, di dalam surah Fussilat ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, yang bermaksud maka beristiqamahlah di dalam mencari keredaan Allah dan mohonlah keampunan kepadanya. Kenapa lepas disebut istiqamah, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita memohon keampunan? Ini memahamkan kepada kita bahawa dalam usaha kita untuk beristiqamah kadang-kadang ada kelemahan yang akan tertimpa pada diri kita sekali-sekala. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita, lepas kita beristiqamah tu, kita memohonlah ampun kepadanya. Jadi pendek kata ni, kita jangan give up, kita jangan berputus asa. Maksudnya di sebalik banyak mana sekalipun kelemahan-kelemahan yang kita rasai ada dalam diri kita sebagai manusia, tetapi kita jangan berputus asa. Kita mesti sentiasa bertekad dan bernekat untuk tetap beristiqamah menjunjung perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan apabila kita sedar adanya kelemahan-kelemahan di dalam sembahyang kita, di dalam menjaga anggota-anggota badan kita daripada maksiat, maka kita jangan berputus asa. Kita hendaklah banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita banyak beristighfar itu, Allah kembali mencerahkan balik rohani kita, menghilangkan kesan-kesan kegelapan yang disebabkan oleh
dosa yang telah kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah, dalam kita membicarakan tentang nasihat Nabi tadi, berimanlah dengan Allah dan kemudian kita berusaha beristiqamah, terutamanya beristiqamah di dalam menetapkan haluan hidup kita, di dalam menjaga sembahyang. Okey, apakah fawaid al-istiqamah? Secara ringkaslah yang saya nak sebut dalam bicara kita malam. Apakah buah kepada istiqamah itu? Apakah hasil yang dapat kita perolehi, yang dapat kita kecapi kalau kita teguh beristiqamah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah? Maka hadiahnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, amatlah besar sebenarnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan perkara ini di dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah dia buah yang insya-Allah akan dapat kita kecapi andai kata kita benar-benar committed di dalam beristiqamah menurut perintah Allah, di mana di dalam ayat ini Allah menceritakan yang maksudnya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka teguh beristiqamah seperti mana yang saya dah cerita tadi, maka apakah hasil mahsul hadiah yang Tuhan berikan di dunia ini lagi? Apa dia? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nescaya para malaikat akan turun kepada golongan-golongan yang seperti ini. Alla takhafu, dan para malaikat itu akan membisikkan ke dalam rohani orang-orang seperti ini, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa duka cita, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan di akhirat nanti. Di sini dapatlah kita simpulkanlah, menunjukkan kepada kita andai kata kita teguh beristiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah, apa hadiah yang akan kita dapat berdasarkan ayat tadi. Saya ulang balik, surah Fussilat ayat 30. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan daripada diri kita perasaan duka cita dan perasaan takut. Insya-Allah perasaan duka cita dan perasaan takut akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada diri kita, di sebalik berbagai-bagai dugaan yang terpaksa kita harungi. Dalam hidup ni memang banyak dugaan dan cabaran dia. Ini memang darul ibtila. Tapi dengan berkat kita istiqamah melaksanakan perintah Allah, istiqamah meninggalkan larangan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan rasa duka cita, hilangkan rasa takut. Maka kita boleh berfikir sendirilah sekarang ni, kalaulah duka cita sudah tidak ada lagi dalam diri kita, rasa takut, risau dah tak ada dalam diri, maka apa yang akan timbul dalam diri kita? Tentulah kita dapat mengecapi rasa ketenangan, kegembiraan yang hakiki, yang sebenarnya. Dan kegembiraan dan ketenangan ini sebenarnya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang ke-21 ini kita mempelajari bagaimana dengan kita teguh committed melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, kita bersifat istiqamah, nescaya bukan sahaja di akhirat nanti kita akan mendapat syurga, malah di dunia ini lagi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mensejahterakan rohani kita, jiwa dan minda kita dari perasaan sedih, takut dan duka cita. Inilah sebesar-besar nikmat yang didambakan oleh semua manusia sebenarnya yang hidup di dunia ini. Jadi saya ingat mungkin itu antara beberapa panduan-panduan berharga yang dapat kita petik dan dapat kita hayati insya-Allah daripada hadis yang ke-21 ini.